Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar-pelajar satu Cemerlang. Baik, hari ini kita akan belajar tema satu, amalan gaya hidup sehat. Tajuk satu, sehat membawa kebahagiaan. Kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 2. Jadi kalau kamu tengok di buku teks muka surat 2 tu ada lirik lagu. Diikuti dengan bawah tu, di sudut bawah sebelah kanan ada teroka minda. Jadi kita akan fokus terus pada teroka minda tu. Jadi kita tengok dulu apa yang tertulis di bahagian teroka minda. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya obesiti dan jelaskan cara mengatasinya. Baik, pelajar pernah dengar tak maksud perkataan obesiti tu? Biasa dengar kan? Jadi bila dia dengar perkataan obesiti, apa benda yang pertama terlintas dalam fikiran kita? Apa dia? Uh, Mungkin kita akan fikir, kita akan teringat bila sebut obesiti ni, kita akan teringat keadaan fizikal seseorang yang besar kan, yang agak fizikalnya tu biasa kita sebut gemuk lah dia bersaiz besar. Tapi apa sebenarnya maksud sebenar obesiti? Baik, obesiti ni dia bermaksud keadaan di mana seseorang memiliki lebihan lemak di dalam badan sehingga boleh mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan. Jadi dia bertepatanlah dengan tema kita, jadi obesiti kesihatan. Baik, bila kita sebut pasal obesiti ni sebenarnya obesiti ni dia boleh kena pada semua orang. Maksudnya obesiti ni boleh kena tanpa mengira bangsa. Macam kita kat Malaysia ni boleh Melayu, Cina, India. Begitu juga dari segi peringkat umur. Malahan ada kanak-kanak yang telah mengidap obesiti. Jadi obesiti ni boleh terkena pada sesiapa sahaja. Malahan menurut rekod di seluruh dunia hampir 600 juta nyawa yang telah mati diakibatkan obesiti ini. Di Malaysia pun sebenarnya dia ni agak menakutkan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, hampir 8.5 juta rakyat Malaysia memiliki berat badan berlebihan. Berat badan berlebihan. Habis yang obesiti pula ada berapa ramai? Jadi obesiti sahaja ada 4 juta orang. Maksudnya 4 juta orang ni melebihi berat badan yang melampau. Dah dikira sebagai obes. Baik, untuk lebih clear lagi, untuk lebih jelas, jom kita sama-sama kita tengok video pendek ni daripada Astro Awani. Malaysia diletakkan sebagai antara negara yang mempunyai paling ramai penduduk dengan berat badan berlebihan di Asia. Penasihat Sains kepada Perdana Menteri Tan Sri Zakri Abdul Hamid memaklumkan berdasarkan dapatan terkini sebuah jurnal perubatan Britain, The Lancet, 49% wanita dan 44% lelaki di negara ini mengalami obesiti. Tegas Zakri, ini satu masalah yang sangat besar kerana ia membawa implikasi penyakit kencing manis, masalah jantung serta penyakit lain. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meminta Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global membantu menanganinya. Menurut hasil kajian terbaru yang disiarkan Jurnal Perubatan itu bulan lepas, Malaysia diletakkan sebagai heavyweight. 45.3% penduduknya mengalami berat badan berlebihan, diikuti Korea Selatan 33.2%, Pakistan 30.7% dan China 28.3%. Zakri berkata demikian selepas pelancaran United Nations University International Institute for Global Health UNUIIGH di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kehadiran UNUIIGH disifatkan boleh membantu kerajaan mencari jalan menyelesaikan isu obesiti di negara ini. Baik, kita dah tengok sama-sama video pendek berkenaan dengan obesiti. Cerita obesiti time PKP ni kan. Saya pun rasa PKP ni meningkat berat badan. Jangan sampai saya pun, awak semua jadi, kita sama-sama jadi obesiti pula kan. Nanti banyak sangat pula Doraemon kan berjalan dekat sekolah kita.
Okey, kita tengok pula sekarang ni apa punca-punca faktor-faktor yang menyebabkan obesiti tu berlaku. Saya rasa bila kita sebut punca obesiti tu biasanya kita akan terfikir dua benda. Dua benda yang terus akan terlintas dalam fikiran kita. Yang pertama, makan secara berlebihan. Kalau kita makan secara berlebihan terutamanya makanan yang manis, makanan yang banyak karbohidrat. Jadi dia akan meningkatkan berat badan dengan sangat cepat. Yang kedua, biasanya yang kita akan terfikir terus uh, kurang melakukan aktiviti senaman kan. Jadi untuk mengelakkan obesiti ni kita kena menjalani gaya hidup yang sihat, selalu bersenam. Selain daripada dua faktor ni, dua punca ni, sebenarnya ada juga punca-punca lain yang menyebabkan obesiti. Antaranya punca yang ketiga ialah atas sebab faktor kesihatan. Faktor kesihatan yang macam mana ni? Kalau kamu semua nak tahu, ada dua penyakit yang boleh menyebabkan seseorang itu obesiti. Yang pertama sakitnya hypothyroidism. Hypothyroidism. Pernah dengar tak? Cikgu pun nak sebut tergeliat lidah. Yang kedua, penyakit sindrom Cushing. Jadi kalau kita kena penyakit ni, dia akan menyebabkan berat badan kita akan bertambah. Tapi penyakit ni sebenarnya boleh dirawat. Jadi bila dah dirawat nanti, dah pulih daripada penyakit ni, bukan terus kurus. Dia tetap berbadan besar dan nak kurus tu dia kena usahalah jaga pemakanan, bersenam, baru boleh kurus. Bukannya bila dah sembuh tu terus kurus. Dan faktor yang keempat, punca yang keempat ialah punca pengambilan ubat-ubat. Contohnya jika seseorang itu ambil ubat anti kemurungan, jadi kesan tindak balas daripada ubat tu boleh menyebabkan seseorang itu meningkat berat badan dan akhirnya mencapai obesiti jika tidak dapat dikawal. Pernah dengar tak orang cakap yang dia ni obesiti sebab memang keturunan dia semuanya jenis obesiti? Boleh tak obesiti ni turun kepada seseorang mengikut genetik? Yang sebenarnya tak boleh. Tak ada. Obesiti ni sebenarnya bukan disebabkan oleh faktor genetik. Tetapi kita ni bila kita duduk dengan keluarga kita, mungkin kita terikut tabiat-tabiat keluarga kita kan. Suka makan yang manis-manis, suka makan lewat malam. Itu yang kita pun ikut sama jadi obesiti. Jadi sebenarnya obesiti ni dia tak boleh diturunkan melalui genetik. Tetapi kita amalan seharian dalam keluarga kita tu yang menyebabkan kita jadi obesiti. Kita terbiasa dengan amalan-amalan yang boleh menyebabkan obesiti. Boleh tak kita nak atasi obesiti ni? Boleh dengan cara kita kawal cara pemakanan kita, kurangkan makanan yang manis, banyak makan buah-buahan, serat. Selain tu kita kena melakukan senaman, tapi yang pertama sekali mesti jaga pemakanan dulu. Kalau kita terus bersenam tanpa jaga pemakanan pun kita tak akan berjaya menurunkan berat badan. Sebab apa kena elakkan obesiti ni? Sebab biasanya orang yang obesiti ni dia terdedah dengan risiko serangan jantung. Dia lebih berisiko terkena serangan jantung, lebih berisiko daripada orang lain untuk kena stroke, lebih berisiko mendapat penyakit kencing manis. Untuk tugasan hari ini, cikgu minta kamu buat bina ayat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya obesiti. Tapi kamu jangan risaulah, cikgu akan cikgu akan sertakan dalam video ini juga isi-isi penting. Jadi kamu jadikan dia satu ayat. Jadi ada 4 ayat lah. Dan latihan ini kamu dikendaki buat dalam buku panjang yang warna biru yang kamu telah beli tu. Yang warna biru yang di hadapannya ada tulis penulisan. Okey, jadi kalau ada apa-apa yang kamu tidak faham, boleh tanya cikgu melalui WhatsApp.
Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum.